Selamat pagi Jemaat Kasih Priangan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada pada pagi ini. Salam damai dan sejahtera semuanya. 印尼百良安区聚会主内的弟兄姐妹们，大家好！无论你们都在哪里，祝你们平安。 Pagi ini kita akan kembali menyiapkan hati, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi ini. 今天早上，我们仍然预备好我们的心来参加这个网络聚会。 Kita masuk di dalam saat teduh. 让我们进入默祷。 Jemaat, untuk menyambut ibadah kita pagi ini, kita akan memulai satu pujian Kidung Pagi. Ibadah kita pagi ini kita akan mulai di dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。
Jemaat dipersilakan duduk. 会友们请坐下。 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 今天的实理经文取自提摩太书第1章第5节，想到你心里无为之信，自信是先在你外祖母罗以和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。 Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu ini masih kita di dalam bulan keluarga. 主内的弟兄姐妹们，我们这个第5周照常也是这个家庭月。 Mari kita naikkan pujian kembali di dalam KJ 318. 让我们唱诗，就是在高阶318。 Berbahagia tiap rumah tangga. Amin. Nyanyian ini mengatakan di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. 这首歌的意味就是在上帝以外，我们不能够拥有这个美满的家庭。 Biarlah pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. 成为大家的父，通过这首诗歌。 Bapak Ibu, kembali saya mengundang untuk bangkit berdiri. 会友们，我们请站立。 Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告。 Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau pagi ini kami boleh kembali berkumpul bersama di dalam online ini, kita masuk di dalam ibadah. Kami seringkali Tuhan merasakan di dalam ibadah ini seringkali kami tidak dengan sungguh-sungguh kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Walaupun kita belum bisa berkumpul bersama, tapi kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini kami memohon akan pengakuan dosa kami kepadamu ya Tuhan. Seringkali kami merasakan berbuat sesuatu itu yang di luar berkenan kepadamu Tuhan. Kami memohon ampun kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap hari-hari kami boleh selalu mengingat akan kata firman-Mu, dan kami boleh berbuat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami memohon pengampunan. Kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon pengakuan dosa kita pagi ini, kita akan kembali mengangkat pujian Besar Setiamu.
setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada murah dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. 春夏秋冬四季又在中收成，日月星辰时刻旋转不止，地图万物都为造物主见证，述说天父母的心事仁慈。你的心是宽大，你的心深广大，你造真思想心丰富恩惠。我一切需要你所丰富预备，你的心是宽大，写在我身。Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntun. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Berita anugerah pagi ini diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 恩典信息其自罗马书第5章17节，若因人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？ Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，这时刻我们将进入听到 Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sutotan. 分享讲道的，就是陈德光牧师。 Keluarga yang berpusat pada kitab suci. 以圣书为基础的家庭， Untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. 在还没有听到之前，让我们唱诗。
ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh kekuatan mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah. Musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang terbaik dan bintang panduku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus. 在我们还没有听到之前，让我们进入祷告，我们请求圣灵帮助我们。 Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pagi ini. Di dalam ibadah yang kami adakan bersama-sama dalam lingkup GKI Klasis Priangan, kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk seluruh jemaat yang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kami boleh mengerti apa yang dikatakan, dan firman itu kami lakukan dalam hidup kami, dan kehidupan kami pun boleh diubah oleh firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. 我们打开我们的圣经，我们看马可福音12章28到34节。 Pembacaan akan dimulai dengan dibaca dalam bahasa Mandarin. 我们先用中文来念。马可福音12章28节，有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答得好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列，你要听主我们神是对的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大了。”那文士对耶稣说：“夫子说，神是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的神，并且尽心、尽知、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样的祭司好得多。”耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。从此以后，没有人敢再问他什么。” Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 平安，主内的弟兄姐妹们， Hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. 今天我们感恩，因为上帝还让我们有这样的机会，我们可以参加这个上网聚会。 Ibadah yang kita adakan hari ini bertepatan dengan bulan keluarga dan juga bertepatan dengan hari reformasi.
我们今天所举行的第5周家庭月聚会，也是恰逢是改日日。 Firman yang akan disampaikan mengambil sebuah tema keluarga yang berpusat pada kitab suci. 我们今天所讲到的题目就是以圣书为基础的家庭。 Gerakan reformasi yang dimotori oleh Martin Luther dengan semboyan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. 由马丁路德推动的改革运动，以又名就是上帝的礼物，救恩就是来对我们对上帝的信仰，而且圣经中最高的权威， Mengubah wajah gereja yang sudah menyimpang. 而且改变了这个偏离教会的面貌。 Jadi kalau kita mengikuti sejarah gereja, bagaimana gereja itu dijalankan, kemudian bagaimana terjadi penyimpangan di sana. 如果我们可以跟着这个教会的历史，我们可以看怎么样教会他们已经改变了这个离教会的面貌。 Bukanlah sesuatu yang mudah ketika gereja itu berkarya di tengah-tengah dunia. 并不是一件容易的事。如果我们要建立一个教会在这个世界上， Demikian halnya dengan menjalani hidup berkeluarga, bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana. 同样也是过着这个家庭的生活，也不是说那么容易和简单的事情。 Kita seringkali menganggap bahwa hidup berkeluarga itu sesuatu yang indah, sesuatu yang mudah untuk dilewati hari demi hari. 我们时常就是想象中就是要建立一个美满的家庭是很容易、很简单的一件事情。 Saya ingat dulu waktu masih muda suka baca dongeng. 我记得当我还年轻的时候，我喜欢读这个童话书， Di mana di dalam cerita dongeng itu akhirnya berakhir dengan happy ending. 怎么样？如果我们读这个童话书的时候，它的结局永远是美好的。 Seorang pangeran berjumpa dengan seorang gadis yang sangat sederhana, mereka saling mencintai dan menikah dan hidup bahagia selama-lamanya. 童话里面的故事就是一个王子怎么样的，他见到了一个公主，然后他们谈恋爱，然后呢，结局就是他们结婚生活在一起。 Itu cerita dongeng. 那是童话的故事。 Apakah ketika seorang itu membentuk keluarga, lalu dia akan hidup bahagia selama-lamanya? 但是，是不是如果我们组织了一个家庭，然后我们是永远的幸福下去吗？ Dalam prakteknya tidak terjadi demikian. 其实，如果我们真的要实行起来，并不是一件简单的事。 Banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi dalam membina hubungan itu. 我们必须面对着许多的挑战和困难，来怎么样培养这样的感情， Membina hubungan suami istri. 而我们怎么样培养我们夫妇之间的感情。 Kemudian ketika kita dikarunia anak dalam keluarga itu membina hubungan antara orang tua dengan anak. 当我们有得到这样的恩典，我们有儿女们的时候，这个也是我们怎么样培养我们父母亲之间的感情和儿女们的感情。 Belum lagi berinteraksi dengan mertua. 还没有，如果我们怎么样面对着我们的家母家公， Kemampuan untuk kita bisa bertahan menghadapi kondisi demikian ditentukan oleh apa yang menjadi pusat kehidupan keluarga itu. 在这种条件下生存的能力呢，就取决于家庭生活的专注其基础中心是什么。 Kalau kehidupan keluarga hanya berpusat pada penampilan fisik, 如果我们只是专注于我们的外表， saya ingat ada seorang istri yang tampilannya itu menarik sekali, udah wajahnya cantik, penampilannya menarik. 我记得有一个妻子，她的外表是多么的漂亮，多么的吸引人。 Dia menganggap kalau saya tetap menarik seperti ini, berpenampilan cantik seperti ini, suami saya akan tetap setia kepada saya sebagai istrinya. 她觉得我有这样漂亮的外表，我有这样吸引人的面貌，我的丈夫他一定对我很忠心的。 Wah, setiap saat mungkin dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali dia pergi ke salon, berdandan, dirawat tubuhnya. 可以说呢，一个星期2天或者是3天，他就去美容院来怎么样保养他的身体。 Menarik sih menarik, 他真的是很吸引人， wajahnya sih cantik. 他的脸真的很漂亮。 Tapi apakah hubungan dengan suaminya boleh tetap terjaga dengan harmonis? 但是，是不是她跟她丈夫之间的这个感情是很美满呢？
ternyata suaminya tetap berselingkuh. 然后呢，她的丈夫仍然在外面有外遇， Hancur hati istrinya. 所以她的妻子呢，她的心就碎了。 Sehingga dia bertanya kepada suaminya, apa yang kurang pada diriku? Aku sudah berdandan diri, sudah tampil cantik, tetapi engkau kenapa berselingkuh dengan wanita lain? 然后她就问她的丈夫：“我有这样美好的外表，我有漂亮的脸，但是为什么你还仍然在外面找女人呢？ Ada juga yang berfokus pada kelimpahan harta. 而且，如果我们的注意力只是在我们这个丰富的财富上， Kalau aku bisa melimpahkan harta yang melimpah buat keluargaku, buat istriku, buat anak-anakku, keluarga kami akan terbina dengan baik dan harmonis. 如果我能赐给我的家庭，就是我的妻子、我的儿女们这样丰富的财富，然后我一定能够培养出我一个很美好的家庭。 Nyatanya keluarganya hancur dengan kelimpahan harta demikian. 但是这个家庭呢，就是怎么样的就毁掉了。虽然拥有了这个丰富的财富， Ada juga keluarga yang berpusat pada teori-teori dari pengajaran sekuler yang diberikan. 有很多家庭呢，他们也是注意力在这个世俗教学的理论。 Semuanya itu tidak mampu untuk memberikan solusi, malahan banyak keluarga zaman sekarang ini yang hancur berantakan dan berakhir dengan perceraian. 所有这些都无法提供解决的方案。事实上，当今许多家庭正在分裂中，并面临离婚的这个结局。 Belajar dari kehidupan Martin Luther 我们可以从马丁路德的生平中学习， yang dikenal sebagai Bapak Reformasi. 因为Gereja 我们知道他是这个推动这个改革的。 Dalam perjalanan hidup dia, pelayanan dia pada Tuhan, dia menghadapi kegalauan. 在他侍奉上帝的这个路上，他面临着很多的这个困难。 Dia memikirkan tentang pengadilan Allah yang begitu menakutkan dan keselamatan jiwanya sendiri. 因为他面临着思考上帝可怕的审判和灵魂得救的混乱。 Meskipun dia telah melakukan berbagai macam disiplin rohani, menyiksa diri, hidup selibat dan lain-lain, itu semua tidak memberikan jawaban baginya. 虽然他修炼过各种修行法行，而且他在这个肉身上也是受到很多的折磨。 Dari mana dia bisa menemukan jawaban itu? 然后他在哪里可以找到这个答案呢？ Justru dia menemukannya ketika dia membaca kitab suci. 就是相反的，他通过阅读经文，他找到了答案。 Ayat yang begitu menggugah hatinya ketika dia membaca dari surat Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 他的心便转动到很多。当他读罗马书第1章16到17节， Dan salah satu pokok teologi reformasi adalah kembali pada kitab suci, sola scriptura. 所以改教神学的一大重点是归回经典，就是圣经中最高的权威。 Yang berarti memusatkan hidup pada kitab suci. 他的意思就是说，我们把我们的生活中心就是放在这个圣经的终点上。 Tapi ini bukan berarti menjadikan kita seorang literalis, scripturalis. 但是那并不是意味着让我们成为圣经文字的主义者。 Yang berarti menerima segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci itu sebagai kebenaran yang abadi dan tidak boleh dikutak-kutik. 也意示着接受圣经中所写的一切都是永恒的真理，而且这个真理不可随意把它更改。 Dan hal ini yang seringkali dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti dicatat di dalam kitab Injil. 这通常是由文士和法利赛人所施行的，好像有记载在这个圣经上。 Sehingga mereka selalu berkonfrontasi melihat segala sesuatu yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. 然后呢，就成了很大的对比。当主耶稣跟文士们在讲话的时候， Yesus pernah menegur keras untuk orang-orang Farisi 主耶 dan ahli 稣 Taurat ini. 他曾经很沉重的责备这个文士人。 Ketika mereka mempersoalkan tentang Sabat. 当他们讲到这个， Yesus katakan Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. 就是这个虔诚的日子是给予人类的，并不是人类给予这个虔诚的日子。 Tapi bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, nggak boleh lakukan sesuatu, termasuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan di hari Sabat.
但是对于文士和法利赛人，在这样圣洁的日子里面呢，他们什么也都不可以做，甚至是我们帮人也是不可以。 Bagi Yesus, teks kitab suci harus digumuli untuk menemukan esensi di dalamnya. 对主耶稣来说，圣经的经文必须通过一番折腾，才能找到它的本质。 Pembacaan Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34 yang tadi sudah dibacakan, 当我们所读到这个马可福音12章28到34节， menceritakan tentang pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat kepada Yesus tentang hukum yang paling utama. 已经讲述了文士向主耶稣提出了最高律法的问题。 Jadi ahli Taurat ini sengaja datang bertanya kepada Yesus, Yesus hukum yang paling utama itu apa sebetulnya? 然后呢，这个文士们他们就是来到主耶稣的面前，就问这个最高法律的这个诫命是什么呢？ Dan kalau kita baca perikop ayat ini sangat menarik apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hukum yang paling utama. 如果当我们读了这个经文，我们可以看到这个第一条诫命就是很吸引人。 Hukum yang paling utama yang pertama Yesus katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 然后呢，第一段的诫命就是主我们的上帝，上帝是独一的。 Dan ini sema untuk orang-orang Yahudi. 犹太人的是嘛？ Bisa dikatakan pengakuan iman syahadat bagi mereka. 然后呢，就是这个信心的这个默认。 Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 主我们的上帝，上帝是独一的上帝。 Artinya hanya satu-satunya Tuhan dalam hidup setiap umat yang percaya itu. 然后呢，让我们每一位信徒只有一位上帝， Dan tidak ada ilah-ilah yang lain. 然后没有别的神。 Kalau demikian Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, apa yang harus kita lakukan kepada 然后 Dia? 呢，如果主我们的上帝，上帝是独一的主，然后我们应该怎么样做呢？ Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 然后呢，主耶稣就回答说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。” Jadi kalau engkau mengakui Dia Allah yang Esa Tuhan kita, engkau harus kasihi Tuhan Allahmu itu. 然后，如果你承认了上帝是对的上帝，你就要怎么样的爱你的上帝？ Itulah sebagai wujud engkau mengikrarkan pengakuan seperti itu. 然后呢，你就显现出来你所承认的上帝。 Kalau engkau hanya akui di dalam mulutmu, Tuhan itu Allah kami, Allah kita, Tuhan itu Esa, tapi engkau tidak mengasihi Dia, engkau melawan Dia, itu kebohongan besar. 但是呢，如果你只是在口中承认说上帝是你唯一的上帝，那你所说的一切都是骗的。 Dan hukum yang kedua yang dikatakan oleh hukum yang paling utama, 而第二条的诫命就是， kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 爱人如己。 Dan pada kedua hukum itulah terangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 所以我们知道这两条诫命呢，包括了所有的律法和先知， Luar biasa. 真的是很反常。 Luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia merangkumkan seluruh Taurat itu, hukum Taurat itu dan kitab para nabi dengan dua hukum ini. 然后我们可以看怎么样主耶稣把第一条的诫命和第二条的诫命包括了起来，让所有的律法和先知都包括在一起。 Dan tidak ada seorang pun yang berani untuk melakukan itu kecuali Yesus yang berani. 没有一个人他敢这样的做，除了主耶稣他自己。 Sehingga ketika ahli Taurat ini mendengar apa Yesus katakan tentang hukum yang utama, yang paling utama itu, dia mengambil sebuah pernyataan, sebuah kesimpulan tentang apa yang pernah dilakukan selama ini. 然后呢，当这个先知听到了第一条律法耶稣所讲出来的时候， Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-33, 然后如果我们可以读在第33节， memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. 并且尽心尽知尽力爱他，
又爱人如己，就比一切燔祭和各样的祭司好得多。 Jadi manusia ini seringkali mencoba untuk nyogok Tuhan. 然后呢，我们这个人类呢，就时常好像怎么样拍这个上帝的马屁。 Kalau saya melanggar perintah Tuhan, saya bisa sogok Tuhan dengan memberikan korban sembelihan itu. 如果呢，我反抗上帝的旨意呢，我可以献上这个燔祭给上帝， Supaya Tuhan hatinya bisa dilunakkan. 使到上帝他的心他会软和下来， Sehingga mereka sangat mementingkan sekali korban-korban seperti itu. 使到他们觉得这个燔祭真的是很重要，奉献给上帝。 Tapi dari apa yang dikatakan oleh Yesus yang keluar dari ahli Taurat ini, dia katakan semua itu jauh lebih penting mengasihi Allah dan mengasihi sesama daripada korban-korban demikian. 但是呢，主耶稣所讲的呢，也是这个先知所承认的，就是说，就比一切燔祭和各样的事迹好得多。 Nah, kembali kita lihat dalam konteks hidup kita berkeluarga. 然后呢，倒回来我们可以看，怎么样我们在实行我们的家庭的生活。 Jadi kalau keluarga yang berpusat pada kitab suci melandaskan segala sesuatu pada esensi kitab suci itu. 如果呢，我们专注以圣经为基础中心的家庭， Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 然后我们就是爱上帝，我们爱人如己， Itu sangat luar biasa. 真的这个是很非凡的。 Saya ingat sebuah kesaksian yang diberikan oleh seorang suami. 我记得有一个见证，就是一位丈夫他在做见证。 Dia seorang suami yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu setia untuk memiliki waktu-waktu khusus membaca Alkitab, berdoa dan bersaat teduh kepada Tuhan. 他是一位很好的丈夫，他与上帝的关系这样密切，他读圣经， Dan dia memiliki posisi yang cukup tinggi di Oke. perusahaan di mana dia bekerja. 在公司里面他有了一个很高的智慧。 Jadi dia katakan setiap kali ketika dia harus bekerja tugas dinas di luar kota, bahkan di luar pulau dan di luar negeri. 然后呢，他见证说，如果他实行他的责任，在这个外埠或是在外岛的时候， Dan waktunya itu bukan waktu yang singkat. 而且那个时间并不是一个很短的时间，很长的时间， Bisa beberapa minggu bahkan berapa bulan, apalagi kalau ada di luar negeri. 可能是几个星期或者是几个月，尤其如果他是在外国， Dia harus berpisah untuk sementara waktu dengan istrinya. 然后呢，他就要跟他的妻子分开一段时间。 Dan dia katakan, ketika aku jauh dari istriku, seringkali banyak godaan untuk menawarkan kepadaku mencari wanita lain. 然后他就说了，如果我离开我的妻子的时候，外面就是很多引诱， Untuk menemani dia tidur. 就是怎么样陪他们睡觉。 Dan teman-temannya katakan, kan kamu jauh dari istrimu, nggak ada orang yang akan tahu apa yang kau lakukan di tempat yang begitu jauh dari istrimu ini. 然后呢，他的朋友就说服他说：“你离你的妻子讲远，你做什么他都不知道。 Tapi satu perkataan dia katakan, ”然后呢，他就讲了一句话 betul istriku tidak ada bersama denganku dan dia tidak tahu apa yang aku lakukan di tempat ini. 对的，我的妻子不跟我一起，但是他也并不知道我所做的是什么。 Tapi Tuhan yang aku percaya di dalam Yesus, dia tahu apa yang aku lakukan saat ini. 但是我所相信的主耶稣基督，我做什么事情他都看得见。 Dan aku tidak akan mengkhianati dan menyakiti hati istriku itu. 而且我不要背反了我这个妻子的心， Aku akan tetap menjaga kesucian pernikahanku dengan dia. 而且我认为我要保守我这个圣洁的婚姻。 Dan saya bilang luar biasa apa yang dia katakan itu. 然后我就说：“哇，你的这个见证真的非常的好。” Dan gak semua suami bisa bertindak seperti demikian. 因为并不是每一位丈夫都有这样的心。 Kalau kita hidup jauh dari kitab suci itu, 如果我们生活了，我们远离了这个圣经， maka kita akan gampang sekali terjerumus di dalam dosa-dosa demikian. 然后呢，我们就很容易跌进了这个罪孽。 Dan banyak keluarga-keluarga yang hancur karena perselingkuhan, karena tidak setianya pasangannya. 然后呢，就很多这个家庭破裂，因为他们已经彼此已经不再真心。
Kalau kita mengikuti berita-berita yang ada di sekitar kita sekarang ini, 如果我们呢现在听到很多新闻所发生的一切， angka perceraian itu semakin lama semakin bertambah jumlahnya. 我们知道这个离婚的它这个数目是越来越高。 Dan ini bukan hanya terjadi untuk orang-orang tidak percaya Yesus. 这个呢，并不是说发生在没有信主耶稣的人， Tapi untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus pun juga terjadi perceraian itu. 而且他们信了耶稣的人呢，这样的这个离婚的这个次数也是很 Ini 高。 menjadi pertanyaan besar bagi kita. 然后呢，对我们呢，这应该是个很大的问题。 Kalau kita mau jujur ketika kita bicara tentang menjalani hidup berkeluarga, 如果我们要诚实来讲，当我们实行我们怎么样培养我们这个家庭的时候， pasti akan mengalami konflik dan masalah di dalamnya. 当然了，家庭中一定会有各种的冲突和危机。 Berhubungan dengan suami atau istri kita ada masalah. 然后呢，夫妇之间的感情一定有冲突。 Ketika kita membesarkan anak-anak pun juga ada persoalan dan masalah yang akan dihadapi. 当然，我们怎么样的培育我们的孩子成人的时候，也在里面也是有很多的这个问题。 Jangan pernah kita bermimpi hidup berkeluarga itu akan berjalan terus dengan mulus. 我们不要有这样的思想，或者是我们梦到，就是说以为我们组织一个家庭就是一帆风顺。 Tapi persoalannya ketika kita hidup berpusat pada kitab suci itu. 但是问题是，如果我们真的以圣经为基础， Kita akan mampu untuk menghadapi setiap persoalan dan krisis dalam hidup kita berkeluarga. 我们仍然会从经文中找到这个很多的这个解决办法。 Persoalan terjadi ketika kita mau terus berpusat pada ego diri sendiri dan kekerasan hati. 问题就是说，发生在我们很自我，而且我们这个有刚硬的心为中心。 Kalau kita hanya berpusat pada ego kita, kekerasan hati kita, lalu kita bisa kesampingkan apa yang diajarkan oleh kitab suci itu sendiri. 如果呢，我们能够控制我们的自我，我们刚硬的心，然后呢，我们可以顺从这个圣经的教导。 Saya pernah mengkonseling seorang pasangan muda. 我曾经教导一位年轻的这个夫妇， Jadi pada waktu itu keluarganya sudah cukup parah karena konflik yang terjadi. 然后呢，那个家庭这个冲突已经太深了。 Kemudian dia bicara dengan saya, bisa nggak tolong untuk kami dimediasi supaya bisa pulih kembali karena keluarga ini sudah diambang perceraian. 然后他就说：“牧师，你可以帮助我们吗？怎么样恢复回去我们以前的感情？因为我们差点就要离婚了。” Dan berkasnya pun sudah masuk di pengadilan dan tinggal beberapa tahap lagi sudah diketok palu. Perceraian itu akan terjadi. 而且他们的一切文件已经进入到这个方案，然后呢，再差几步，他们就可以离婚了。 Kemudian saya bersama dengan istri mengkonseling, berbincang-bincang dengan kedua orang ini. 然后呢，我就与师母跟他们谈了很多。 Wah, dia cerita bagaimana perlakuan suaminya yang begitu jahat, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang tuanya, terhadap mertuanya. 然后这个年轻的太太就说她的丈夫是多么的坏，不只是对她而已，但是对她的家庭也是这样。 Si suaminya juga cerita bagaimana perilaku istrinya ini. 然后呢，这个年轻的丈夫也是讲他的这个妻子的他这个行为是怎么样的。 Mulai adu mulut ini dan itu. 然后呢，就是他们就是相吵相骂。 Kemudian saya katakan, 然后我就说， ketika kalian membentuk keluarga, 当你们在组织一个家庭的时候， kalian kan sudah mengikrarkan di hadapan Tuhan mau menerima pasangan hidup ini apa adanya. 你们已经在上帝的面前发誓过，你们要接纳对方好的坏的，你们都要接纳。 Dan kalian membentuk keluarga ini pun didasarkan atas kebenaran firman Tuhan.
然后 yang 呢， diajarkan itu. 你们组织这个家庭也是照着这个圣经的真理来组织的。 Apa yang pernah terjadi, perilaku-perilaku yang sudah dinampakkan yang telah terjadi di masa yang lampau. 以前你们所做的一切不好的事情呢，那是发生在以前的事。 Itu nggak mungkin bisa kita tarik balik, kita ulang lagi. 然后呢，不可能所发生的一切，我们可以再把它再倒回来。 Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita melepaskan pengampunan itu. 然后呢，圣经有教导我们，就是我们要释放我们的这个救赎。 Wah, si istrinya ngamuk tuh. 然后呢，他的这个妻子，他就 Saya nggak bisa mengampuni dia. 我不能够饶恕他， Dia udah begitu jahat dengan saya. 他对我是多么的坏。 Wah, terus-terusan bertindak demikian. 然后呢，他妻子就是一直骂下去。 Dan akhirnya saya mendengar berita terakhir, mereka sudah pada akhirnya pisah. 然 bercerai. 后呢，我听到最后一个消息呢，最后呢，他们还是离 Kalau 婚了 seorang。sudah begitu keras hati, dia menentang firman Tuhan itu, 如果一个人他的心肠已经硬了，而且他也是对这个圣经已经不再注重了， firman itu bukan lagi menjadi pusat dalam kehidupan keluarganya, 所以这个圣经呢，并不是他们基础的家庭， tapi egonya, kekerasan hatinya itulah yang menjadi pusat dan dia katakan, aku mau bertindak ini, firman Tuhan bisa aku kesampingkan. 然后呢，他的这个自私和他的刚硬的心呢，他就不照着这个圣经的教导来行。 Kalau kita bertindak demikian, 如果我们是这样实行的话， kita akan sulit untuk mempertahankan keluarga kita akan utuh. 我们就很难坚持下去我们这个美好的家庭。 Kita membentuk sebuah keluarga yang kita dambakan itu adalah kebahagiaan di dalam keluarga kita. 我们组织一个家庭呢，当然我们所盼望的就是幸福的家庭。 Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga akan digapai jika keluarga itu menghidupi tuntunan kitab suci yang menjadi pusat hidup keluarga. 在家庭生活中，如果我们要组织成为一个美好的家庭来讲，我们就要以这个经文做这个家庭的基础。 Kalau kita baca di dalam Mazmur 119, 如果我们读在这个诗篇119章， Mazmur yang begitu panjang, 这个诗篇 bahkan bisa dikatakan Mazmur 119 Mazmur yang terpanjang 我们 dari 可以 seluruh 说这个 Mazmur. 诗篇119章是最长的一章。 Bicara tentang apa dalam Mazmur itu? 在里面呢，他讲到了什么呢？ Bicara tentang berbahagialah 他讲到就是富， manusia yang hidup berpaut pada firman pada Taurat Tuhan itu. 如果我们能够实行上帝的律法， Jadi kalau kita mau merindu keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, hidup di dalam hidup yang harmonis dan bahagia, 如果我们怀念呢，拥有一个美好的家庭，有一个见证的家庭， berfokuslah pada firman itu sendiri. 让我们呢集中精神在这个圣经上， Teruslah bertumbuh dalam kecintaan kita akan firman Tuhan itu. 然后呢，我们要在这个圣经里面的教导成长。 Kita bisa membacanya, merenungkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata kita. 我们呢，经常要通过阅读、默想和生活中都要应用这个圣经的教导。 Pada saat kita harus menghadapi masalah, persoalan di dalamnya, 当家庭面临这个困难和问题的时候呢， kita bersama-sama menundukkan diri pada firman itu sendiri 我们一起顺服上帝的这个话语， yang berlandaskan kasih pada Tuhan dan sesama. 这是基础的根基，来专注面对上帝和他人的爱。 Dan kasih inilah yang akan mengikat kita kembali, memulihkan kembali hubungan itu. 然后呢，这个对上帝的爱、对他人的爱，能够恢复我们的家庭。 Silakan jemaat untuk menentukan pilihan.
然后呢，请教友们，你们可以有一个选择， Mau kembali kepada pusat yang benar, firman Allah, 你们呢选择要倒回这个上帝的真理， atau berkutik pada segala keegoan kita dan kekerasan hati kita. 或者呢，你们选择自我的心，或者你们硬起你们的心肠。 Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pagi ini, 我们听了今天牧师所讲的道， kita mau bersama-sama menjadikan firman Allah itu, kitab suci itu menjadi pusat bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. 我们听了这个道，然后呢，我们就要专注于这个经文来做我们家庭的基础。 Amin, firman Tuhan. 阿门，上帝的道。 Bersama semua orang percaya di dalam segala waktu dan tempat, mari kita berdiri mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣灵相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pemberitaannya hari ini. Ketika kami memperingati kembali hari reformasi, ketika gereja mengalami kondisi yang sudah menyimpang, tokoh reformator Martin Luther dalam kegalauan dia melihat keadaan dirinya sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, harus menghadap tahta pengadilan Allah yang maha suci. Dia sudah melakukan berbagai hal untuk mendapatkan jawaban atas kegelisahan dan kegalauan hatinya. Tapi itu semua tidak dia temukan jawabannya. Tapi justru dia menemukan jawaban ketika dia kembali membaca kitab suci itu. Tuhan, demikian juga dalam hidup kami berkeluarga. Seringkali kami harus menghadapi kondisi yang sulit, persoalan dan masalah yang pelik. Tapi kami mau berpusat kepada kitab suci itu, kepada firman Allah yang dapat memberikan solusi bagi persoalan keluarga kami. Untuk itu Tuhan, ajar kepada kami untuk tunduk, taat kepada apa yang firman-Mu katakan, dengan dilandasi oleh kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami, sehingga kami boleh mengalami pemulihan dalam hidup kami berkeluarga. Tuhan mengenal akan setiap keluarga anak Tuhan. Mungkin di antara keluarga-keluarga itu berada dalam kondisi kritis, di ambang kehancuran. Tapi biarlah ketika mereka mendengar firman yang disampaikan hari ini, mereka boleh sadar, mereka boleh menundukkan diri untuk patuh dan taat kepada firman Tuhan, kepada kitab suci itu.
sehingga keluarga yang sudah diambang kehancuran boleh dipulihkan kembali. Hubungan sudah mulai jauh satu dengan yang lain, suami istri ataupun orang tua dengan anak boleh dipulihkan dan dieratkan kembali. Tuhan, kami terus berdoa untuk kondisi-kondisi yang tidak mudah untuk kami jalani sekarang ini. Biarlah Tuhan yang beranugerah untuk menolong. Dengan kasih Kristus yang kami telah alami, itulah yang akan mengikat kami, akan menguatkan kami. Kami serahkan keluarga-keluarga yang harus mengalami kondisi kesulitan dalam hal ekonomi dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang kiranya menolong, memberikan hikmat kepada setiap keluarga untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, celah-celah yang Tuhan bukakan untuk mereka boleh mendapatkan berkat-berkat Allah melalui usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dalam lingkup GKI Klasis Priangan. Dalam masa-masa pandemi sekarang ini, biarlah Tuhan yang menolong dalam kehidupan kami bergereja. Berikan hikmat kepada para pengerja, majelis, di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga bisa memfasilitasi, bisa memelihara setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan dengan baik, bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, dan di tengah segala situasi yang sulit sekalipun mereka boleh tetap dikuatkan. Kami juga berdoa untuk persiapan dari gereja-gereja Tuhan dalam lingkup Klasis Priangan di dalam mempersiapkan untuk ibadah onsite. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong dalam persiapan kami. Dan juga kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur campur tangan Tuhan untuk pandemi yang semakin hari semakin menurun, jumlah yang terinfeksi ataupun yang meninggal. Ini semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan kami terus berdoa biarlah Tuhan terus pimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam menerapkan kebijakan, dan kami juga sebagai warga masyarakat boleh sadar dan patuh menjalankan prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kami juga terus berdoa untuk misi penginjilan yang sekarang ini pun begitu giat dijalankan. Biarlah Tuhan yang tolong memperlengkapi setiap hamba-hambamu yang terlibat di dalam misi penginjilan ini, sehingga kami boleh melihat banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk dibawa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap apa yang telah kami panjatkan dalam syafaat kami ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 现在这时刻是我们奉献的时间， Kita akan masuk di dalam persembahan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. 奉献金顺，你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。 Jemaat bisa melakukan persembahan dengan mentransfer melalui QRIS ataupun bisa juga mengumpulkan uang pada saat memungkinkan kita akan menghantarkannya ke gereja. Jemaat bisa mempersembahkan kepada gereja masing-masing. Kita akan naikkan satu pujian, Pimpin Aku. 我们唱诗求主领我。 Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau bersama-sama di dalam anugerah.
masuk di dalam doa persembahan. 我们进入奉献祷告。 Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan ini, sucikan dan kuduskan, dan memberkati orang-orang yang melayaninya, biarlah ini boleh menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita naikkan doksologi. 我们站立唱三义颂。 Berkat dan pengutusan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sutotan. Sesaat lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dan kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.